Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa innal asdaqal hadits kitabullah أخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini insya-Allah kita memasuki malam ke-7. Malam ke-7 di bulan Zulhijjah. Kalau kita melihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman walayalin ashr, dan malam-malam yang ke-10. Itu ada di surah Al-Fajr. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin ashr. Di situ Allah Azza wa Jalla memulakan surah Al-Fajr ni dengan sumpah, ya. Wal fajr, wa al-fajr. Waw di sini membawa maksud sumpah. Wa qasam, wa sumpah, yang mana Allah bersumpah ada benda perkara penting. Pertama di situ wal fajr, demi waktu fajar. Di situ diterangkan waktu yang terbaik, hari yang terbaik di dalam hari-hari yang ada setahun, termasuk subuh 10 Zulhijjah, yakni Aidul Adha. Kemudian Allah menyambung walayalin ashr, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Layalin, malam-malam. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sentiasa bersyukur yang mana kita berada di malam yang ke-7 di bulan Zulhijjah ini. Sentiasalah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diberi kesempatan, sebab ada dua nikmat yang banyak manusia lupakan. Antaranya nikmat kesihatan, kita diberikan kesihatan, dan juga nikmat kesempatan, peluang. Alhamdulillah hari ini kita dah berpeluang dapat sampai ke malam hari ini, yakni malam yang terbaik, ya. Malam yang terbaik, yakni malam ke-7 di bulan Zulhijjah. Sebelum kita membincangkan tentang beberapa soal jawab tentang bulan Zulhijjah ini, kita sedikit boleh recharge. Recharge ini maksudnya remind kembali. Memang banyak dalil-dalil, sama ada daripada Al-Quran maupun dalil-dalil daripada Al-Hadis, yang menunjukkan keutamaan belajar ilmu, ya, banyak. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ataupun talabul ilmi faridatun ala kullu muslimin. Tidak ada talabul ilmi faridatun ala kullu muslimin, mencari ilmu itu wajib atas setiap yang namanya muslim. Ataupun hadis-hadis lain, al-ilmu hayatul islam wa imaduddin, ilmu itu nyawanya orang Islam dan juga tiangnya agama. Cuma dalam belajar ataupun pergi mengaji ni, sebab Imam An-Nawawi menerangkan
di dalam kitabnya yang kita mungkin dah biasa, sebab Imam Nawawi ni scholar Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dalam kitab hadis 40 kata Imam Nawawi, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tu tergantung niat dan dia akan dapat depends apa yang dia niatkan. Cuma saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri, ya, kita dalam mencari ilmu ini harus betul-betul meniatkan semata-mata kerana Allah. Kalau kita melihat ada perkataan seorang sahabat, ya. Perkataan seorang sahabat ada diterangkan dalam kitab Hilyatul Awliya, ya, Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, barang siapa yang mencari ilmu, yakni ilmu agama dengan tujuan, dengan niat ilmu itu dia ingin amalkan. Nak pergi belajar ni, nak pergi mengaji ni, niat nak pergi mengaji biar dapat ilmu, biar ilmu nanti boleh diamalkan. Maka kata Malik bin Dinar, Allah akan terus memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Jadi kalau orang berniat pergi mengaji, pergi belajar agama supaya dia dapat ilmu, dan ilmu tu dia niatkan untuk diamalkan, itu akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga akan membuatkan seseorang itu yang niat pergi belajar, dapat ilmu, kemudian nak amalkan, akan menjadikan orang itu lebih tunduk, lebih humble, rendah hati, ya. Bukan rendah diri. Bezakan rendah hati dan rendah diri. Dalam Islam kita dianjurkan rendah hati, tapi tak boleh rendah diri, ya. Dan juga bila seseorang dia pergi ke majlis ilmu dengan niat untuk mendapatkan ilmu, setelah itu ilmu itu diniatkan untuk diamalkan, bila dia amalkan ilmu tersebut, maka nanti Allah akan membukakan sesuatu yang mana sebelum itu dia tak pernah tahu. Macam kita, contoh, kita pergi belajar, lepas tu kita mengaji, ada hadis yang mengatakan barang siapa setelah solat membaca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, kemudian menggenapkannya itu jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini saya rasa perkara biasa, orang biasa dengar. Tapi bila dia belajar, dapat ilmu itu, memang niat nak amalkan dan dia amalkan ilmu itu, bila dia amalkan ilmu tadi, lepas solat dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, nanti dalam dia menjalankan ibadah berdasarkan ilmu yang dia dapatkan, yang mana sebelum dia pergi ke majlis ilmu itu, dia sudah awal-awal berniat untuk beramal dengan ilmu tersebut, nanti Allah akan bukakan sesuatu yang mana sebelum itu dia tak pernah tahu. Faham maksud saya kan? Perempuan, tuan-tuan mungkin boleh rasa sendirilah. Kalau perempuan dapat ilmu, amalkan solat duha, nanti dengan duha ni rupanya Allah sendiri yang ajar nanti. Dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Tapi, kata Malik bin Dinar, tapi jika seseorang pergi menuntut ilmu, yakni mencari ilmu, bukan niat untuk diamalkan, Allahu Akbar, dia pergi ngaji, entah pergi ngaji je, ataupun pergi mengaji sebab mak bapak suruh ambil diploma, ambil degree, dia pergi ngaji. Pergi mengaji untuk dapat title, pergi mengaji sebab dia AJKK, pergi mengaji sebab itu, sebab ini, sebab ini. Tak berniat pergi belajar untuk dapat ilmu dan ilmu tu untuk diamalkan. Maka niat yang selain untuk mengamalkan ilmu ketika pergi mengaji, pergi belajar, maka ilmu itu akan menyebabkan kesombongan di dalam dirinya.
Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dilindungi dengan sifat ini. Inilah akibatnya kadang-kadang ada di kalangan kita sombong, angkuh, bongkak. Orang yang banyak ilmu lagi tajam lidahnya dibandingkan orang tidak berilmu. Ya, jadi hati-hatilah, hati-hatilah dalam kita mencari ilmu. Berarti niatnya betul-betul untuk belajar sesuatu dan kemudian diamalkan ilmu tersebut. Ya. Sebab itu ada hadis mengatakan watilkal jannati allati uristuha, ada dalil mengatakan watilkal jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, aku wariskan syurga ini bagi orang yang ingin mengamalkan. Jadi sama-samalah. Kita ni kalau pergi belajar, dengar kuliah, lagi-lagi sekarang kuliah berbentuk online, niatkan diri belajar ni nak dapat ilmu. Kemudian ilmu tu nanti niatkan untuk diamalkan. Dengan itu akan membuatkan kita tunduk, membuatkan kita tu tunduk tu maksudnya rendah hati, tidak sombong, tidak bongkak. Ya, jadi ini yang kadang-kadang terlepas pandang di kalangan masyarakat kita. Kita belajar daripada syekh demi syekh, kuliah demi kuliah, tak sedar dengan ilmu yang kita dapatkan, kita sudah menyombong. Semua orang salah, orang lain semua salah, ya, mengakibatkan boleh judge orang lain. Yang ini yang kita khawatirkan. Maka semaklah diri kita sendiri. Ustaz, kalau semua ilmu nak diamalkan, payah juga ni Ustaz. Banyak ilmu dah khatam ni, betul tak kan? Ilmu masuk tandas, keluar tandas, zikir bangun tidur, nak tidur, keluar rumah, masuk rumah, naik kereta, turun kereta, makan, semua tu ilmu yang kita dapatkan. Apakah kalau kami tak amalkan semua ilmu yang didapatkan tu menyebabkan kami sombong? Apakah batas? Ada tak percentage minimum requirement yang ulama-ulama kira-kirakan berapa persen daripada ilmu tu minimum kita amalkan? Di sini dalam sebuah kitab Hilyatul Awliya, ada beberapa riwayat daripada beberapa ulama. Antaranya Ibrahim Al-Harbi, seorang ulama. Ibrahim Al-Harbi ini pernah berkata, ayahnya Ibrahim Al-Harbi ini pernah membawaku, yakni membawa si Ibrahim Al-Harbi ini berjumpa seorang ulama besar yang bernama Bashar bin Al-Harith. Dari 3 watak. Ibrahim, bapaknya Ibrahim dan juga Bashar. Saya tak pakai bin supaya senang nak faham. Ya, Ibrahim, ayahnya Ibrahim dan juga Bashar. Ibrahim Al-Harbi dan Bashar Al-Harith. Jadi ayah si Ibrahim ini bawa anaknya, Ibrahim lah, jumpa ulama besar yang bernama Bashar bin Al-Harith. Ayahnya berkata kepada Bashar, wahai Bashar, anakku yang Ibrahim sudah masyhur, sudah terkenal dengan penulisan hadis. Dan dia dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu. Ulama lah. Ulama senior dijumpakan dengan ulama junior. Lalu, maksudnya tu ayah si Ibrahim ni bawa jumpa Ibrahim kepada Bashar ini nak minta pandangan lah, nak minta nasihat. Sebab Bashar ni ulama senior, Ibrahim ni junior. Lalu apa pesan Bashar kepada Ibrahim? Kata Bashar, wahai anakku, dia panggil pangkat anak, yang namanya ilmu itu mesti diamalkan. Jika engkau tidak mampu mengamalkan seluruh ilmu yang kau dapatkan, minimum amalkanlah 5 ilmu daripada 200 ilmu yang kau dapatkan. Seperti halnya menghitung zakat perak,
yakni zakat silver, zakat dirham. Yang ini 1/40 ataupun 2.5%. Ini minimum. Lebih daripada itu memanglah dialu-alukan. Jadi tuan-tuan, mungkin sekarang kita diberi cobaan, kita tak ke masjid. Mungkin cobaan ini untuk kita memuhasabahi diri. Selama ini sudah banyak kuliah kita pergi kan, dah banyak ilmu yang kita dapatkan. Sekarang ni untuk kita audit, untuk kita semak kembali. Berapa banyakkah daripada ilmu yang telah kita dapatkan dulu yang sudah kita amalkan. Kalau menurut Bashir bin Al-Harith dalam kitab Hilyatul Awliya, minimum 2.5% daripada ilmu yang kita dapatkan diamalkan. Buatlah sedikit audit. Setiap 200 ilmu yang kita dapatkan, minimum 5 kita dah amalkan. Minimum 5 kita dah amalkan. Ya, jadi mencari ilmu penting, niat mencari ilmu penting, sudah mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu juga penting. Ya, jadi semoga kita dilindungi, semoga kita terhindar daripada orang-orang yang pergi mencari ilmu tanpa niat untuk diamalkan. Kerana merujuk kepada Malik bin Dinar, orang tersebut akan menyebabkan dirinya sombong. Ya. Hari ini kita lihatlah berapa ramai orang yang punya ilmu tapi suka cepat menghukumi orang lain. Orang lain salah, ada benda yang tak selesa, tak jelas, langsung menuduh, dituduh, akhirnya timbul konflik. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, pesan kami lah, pesan kami. Ya. Baik. Apa yang boleh kita kongsikan dalam tempoh sekitar 20 minit ini merujuk kepada beberapa perkara soal jawab, ya, di malam ataupun di bulan-bulan Zulhijjah ini. Adalah beberapa orang tanya di kalangan muslimat pada saya ni. Saya ni bukanlah orang pandai, orang bodoh je. Ustaz, makcik korban ikut satu bahagian lembu. Makcik tengok dekat lembu tu ada 7 orang nama. Macam mana cerita tu Ustaz? Apakah nanti makcik dengan 7 orang tu naik lembu, kongsi sampai 7 orang kudakan lembu tu? Sebab kan ada hadis kata kenderaan haiwan yang disembelih itu menjadi tunggangan menjalani melepasi titian sirat. Apakah nanti acik kongsi 7 orang naik lembu tu ramai-ramai? Muat ke lembu tu Ustaz? Nah, makcik tu akan fikir macam tu. Betul juga kan kalau makcik tu kata begitu. Baik. Kita nak kata ya tidak, nak kata tidak pun tidak. Sebab bukan sesiapa kita. Kita merujuk kepada ulama-ulama. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, memang ada 2 hadis. Ada 2 hadis mengenai haiwan kurban menjadi tunggangan melepasi titian sirat. Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Hadis yang ke-268. Ya. Yang pertama ini, kalau dalam kitab ini dikatakan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbaguskanlah, maksudnya pilihlah haiwan kurban yang paling bagus. Kerana haiwan tersebut akan menjadi tunggangan kalian untuk melepasi titian sirat. Sirat ni titian sirat. Memang ada. Tetapi kalau hadis yang baguskanlah haiwan kurban, cari haiwan kurban yang paling bagus. Di sini seorang ulama tersohor dalam mazhab Syafi'i
iaitu Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perempuan mungkin biasa dengar ni, ya. Beliau ini yang menyusun kitab Fathul Bari, ya, syarah kepada kitab Sahih Bukhari, ya. Dia bermazhabkan mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan hadis tersebut statusnya adalah dha'ifu jiddan, hadis yang sangat lemah, hadis yang sangat lemah. Jadi kalau ulama-ulama hadis kata hadis itu sangat lemah, berarti kita yang orang awam ni dianjurkan untuk tidak mengambil sebagai rujukan. Kita secara basic yang boleh kita ambil sahih ataupun minimum hasan. Jadi hadis ini martabatnya adalah sangat lemah. Dhaif tapi di bawah dhaif, sangat lemah. Ada pula yang menjawab, oh cik tak boleh macam tu cik, lembu dekat dunia dengan lembu dekat padang mahsyar lain. Jangan maksud saya apa? Jangan elaboratekan mengikut akal kita. Ya. Rupanya ada kecacatan dalam hadis tersebut. Ada hadis lain dengan lafaz yang lain. Kalau tadi memperbaguskanlah haiwan kurban, maksud cari yang paling bagus. Ada lafaz lain pula mengatakan memperbesarkanlah. Maksudnya carilah haiwan kurban yang besar, kerana ia akan menjadi tunggangan kalian ketika melepasi titian sirat. Kalau hadis yang bercerita mengenai memperbesarkan haiwan kurban, tadi kan memperbagus, itu statusnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dhaif jiddan, ya, lemah sangat. Tapi kalau hadis cari haiwan kurban yang besar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani komen apa dia? Aku tidak pernah melihat sanad kepada hadis ini. Hadis ini ada di dalam riwayat atau dalam kitab Al-Wasit, yakni karangan Al-Ghazali. Ya, jadi maksud saya tak payahlah pening-pening haiwan, sebab kita kena hati-hati ya puan-puan. Hati-hati ketika menyebutkan beberapa hukum dalam syarak. Kalau benda itu bukan dari Nabi SAW, cakap bukan daripada Nabi. Sebab takut nanti orang salah faham, ya. Orang salah faham yang itu daripada Nabi SAW. Kalau dia fatwa, katakan fatwa. Ya, itu satu persoalan lah. Ya, itu satu persoalan yang orang-orang tanya. Okey. Baik. Persoalan yang kedua mengenai 9 Zulhijjah. InsyaAllah ramai di kalangan kita memahami tentang keutamaan 9 Zulhijjah. InsyaAllah jatuh pada hari Isnin depan. 9 Zulhijjah ini semua orang insyaAllah tahu ada di sana, namanya puasa Arafah. Ya, siapa yang berpuasa pada hari tersebut akan diampunkan dosanya setahun sebelum dan setahun ke depan. Tapi janganlah pula mentang-mentang hari Isnin tu dia puasa, dia buat keputusan sendiri, oh berarti setahun ke depan, tahun 2021, 2022, apa je dosa aku buat Allah dah ampunkan. Lepas tu dia berjimba-jimba pula buat maksiat. Bukan gitu. Para ulama mentafsirkan maksud diampunkan dosa setahun ke depan
Ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan ketika telah diterima puasanya pada 9 Zulhijjah, yakni puasa pada hari Arafah, maka takdir dia melakukan dosa setahun ke depan Allah sudah hilangkan atau kurangkan. Ataupun dia menjadi orang yang ketika dia melakukan dosa, dia ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla bertaubat atas dosa yang dia lakukan. Itu termasuk beberapa kefahaman ulama, ya, ketika memahami diampunkan dosanya setahun ke depan, ya. Tapi jangan salah faham pula. Baik, di samping selain keutamaan 9 Zulhijjah, yakni puasa pada hari Arafah ini, ada juga beberapa perkara, ya, yang mungkin di kalangan kita terlepas pandang, yakni mustajabnya doa seseorang pada 9 Zulhijjah. Ada sebuah hadis daripada riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-1348 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana mafhumnya di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah pada hari Arafah. Dia akan mendekati pada mereka, lalu menampakkan keutamaan mereka pada malaikat, kemudian berfirman, apa yang kau inginkan? Maksudnya begini, kita manusia ni, setiap di kalangan kita sudah ditakdirkan syurga ataupun neraka. Memang dah ada takdirnya. Cuma kita tak tahu apa tulisan takdir kita. Jadi orang-orang yang ditakdirkan sudah ke neraka, ketika dia bertaubat, dia berdoa untuk lepas daripada neraka, masuk syurga, ketika dia memang dah ditakdirkan neraka, tetapi ketika dia tahu takdir dia ni tak tahu, dia kena banyak berdoa, dan dia tahu hadis ini, hadis dalam riwayat Muslim, hadis yang ke-1348, tidak ada hari yang lebih banyak Allah bebaskan manusia daripada neraka, maksudnya mengubah takdir orang tu daripada neraka masuk ke syurga, kecuali pada hari Arafah ni kalau dia berdoa. Jadi, maaf, kalau ada seseorang yang takdirnya ke neraka, tetapi dengan hadis ini dia berdoa bersungguh-sungguh pada 9 Zulhijjah, memohon untuk dia dimasukkan ke dalam syurga atau dia tidak ke neraka, maka di sini Allah katakan tak ada hari yang lebih banyak hari-hari yang Allah bebaskan manusia daripada neraka kecuali pada hari Arafah. Maksudnya apa? Ini sebagai satu drive, pemacu semangat kepada kita untuk berdoa. Betul tak kan? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Puan-puan, tuan-tuan, ibadah satu perkara, ya, taubat juga satu perkara. Kalau bahasa saya yang mudah nak faham mungkin bagi saya, orang bekerja gaji besar belum tentu dia banyak duit. Dia kena tengok liability, tanggungan ataupun hutang dia. Walaupun gajinya sebulan 10,000, tapi kalau expenses dia sebulan 15,000, dia di situ berhutang. Boleh faham maksud kami? Apa kaitannya? Walaupun seseorang itu banyak ilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut, amal ibadah, tetapi ada dosa-dosa yang dia tak taubatkan. Mungkin saja jumlah dosa dengan pahala dia tak seimbang.
Sebab orang yang beribadah banyak pahala belum tentu menyebabkan dia itu tidak ke neraka. Ke syurga mungkin. Kalau bahasa senang saya macam ni lah. Untuk menuju ke syurga ada dua jenis tiket. Satu direct flight, satu transit dulu ke neraka. Anda faham maksud saya? Jadi, begini. Orang yang beribadah dahsyat, kalau tak diiringi dengan taubat, belum tentu seseorang yang ahli ibadah dia confirm tak masuk neraka, belum tentu. Kenapa kami katakan begitu? Kerana kalau kita melihat dalam beberapa riwayat, antaranya kitab Sifati Jannah wan Nar, catatan syurga dan neraka. 3 kelompok manusia yang pertama sekali merasmikan neraka. Bukan si pelacur ni masuk neraka jugalah, pembunuh ni masuk. Tapi yang rasmikan 3 kelompok. Orang yang mati syahid, ahli sedekah dan para ulama. Semua ni kan top 10, ranking tertinggi dalam syariat Islam. Tapi kenapa mereka dimasukkan dalam neraka? Sebab niat. Jadi kita tak tahu ibadah kita itu bagaimana di depan Allah. Ya. Sampai kan ada riwayat kan, saya teringat satu kisah Khulafa ar-Rashidin, Sayyidina Uthman ibn Affan, ketika dia menjadi khalifah. Tuan-tuan tahu, diriwayatkan satu hari Uthman ibn Affan ni berjalan ditemani beberapa sahabat yang lain. Ketika dia berjalan, nampaklah ada satu kubur lah. Dia berhenti di kubur tu, dia menangis. Kalau dalam istilahnya tu, menangis seperti tangisannya anak kecil. Tuan-tuan yang ada anak kecil tahu kan, kalau dia dah nak sesuatu tu nangis tak boleh nak dibujuk. Berpaut dia kat situ. Bahasa dia macam tu lah. Sampaikan yang menemani Sayyidina Uthman bin Affan macam agak bingung, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, kenapakah kau menangis seperti anak kecil? Bukankah engkau sudah mendapat jaminan syurga daripada Nabi SAW? Apakah yang kau takutkan?" Lah apa kata Sayyidina Uthman bin Affan? Memang aku sudah mendapatkan jaminan syurga, tetapi aku belum mendapatkan jaminan tidak ke neraka. Maksud sebahagian ulama mengatakan, memang ada manusia yang mungkin dia masuk syurga, tetapi mungkin saja dosa-dosanya itu menyebabkan dia singgah di neraka untuk cuci dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada dua ni. Satu, minta syurga. Satu, minta tak masuk neraka. Nak pilih mana? Kan? Kalau saya peribadi, lebih memohon untuk tidak masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, dekat sana nanti 2 tempat je, syurga neraka. Jadi kalau tak masuk neraka, insya-Allah masuk syurga. Kalau minta masuk syurga, takut-takut, ya, nauzubillah min zalik, singgah dulu ke neraka. Jadi macam mana kita boleh mendapatkan peluang untuk dibebaskan ataupun dipadamkan, dikeluarkan daripada senarai penduduk neraka, dibebaskan daripada senarainya. Itulah hadis dalam Imam Muslim tadi. Kata Nabi SAW, di antara hari, ada hari-hari lain, tapi di antara hari yang Allah banyak bebaskan orang daripada neraka, keluarkan senarai namanya daripada ahli neraka, adalah pada hari Arafah. Jadi tuan-tuan, mungkin kita puasa kan hari tu. Puasa, jadi banyaklah berdoa, bertaubat. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan juga daripada Imam At-Tirmizi. Hadis yang ke-3585 daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada atuknya, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, "Khairud du'a
du'a'u yaumil arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Doa pada hari Arafah. Maksudnya yang dikatakan sebaik-baik doa, maksudnya apa? Doa yang paling cepat dipenuhi, doa yang paling cepat dimakbulkan adalah pada hari Arafah. Jadi keutamaannya. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, bukankah hadis-hadis itu khusus untuk orang yang wukuf di Arafah je, Ustaz? Tapi di sini diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Syekh Saleh Al-Munajjid dalam fatwanya, yang tepatnya mustajabnya doa tersebut adalah kepada umum semua manusia. Tidak ditujukan hanya kepada orang yang sedang wukuf, yang sedang menjalankan ibadah haji. Baik yang haji maupun tidak berhaji. Kerana keutamaan yang ada dalam hadis tersebut adalah kepada hari, bukan kepada orang tertentu, bukan kepada waktu tertentu. Ada yang tanya nanti, waktu tertentu ke Ustaz? Waktu wukuf lepas Zuhur tu atau waktu tertentu ke? Tapi ulama mengatakan keutamaan, dua keutamaan ini, pertama tadi apa dia? Dibebaskan daripada senarai penduduk neraka, dan juga doa yang paling mustajab. Dalam hadis ini kalau kita lihat, dia kata khairud du'a, sebaik-baik doa, du'a'u yaumi hari. Jadi full satu hari, tak kira siapa pun, yang penting umat Islam dia nak berdoa. Kemudian ma min yaumin akthara minal ay yu'tiqallahu fi 'abda minan nar. Di antara hari-hari, nampak hari juga. Jadi di sini tuan-tuan cubalah kita allocatekan masa kita untuk beribadah pada hari 9 Zulhijjah. Hari tersebut kita berpuasa kan, insya-Allah, ya. Bincanglah dengan isteri, dengan anak-anak. InsyaAllah hari Senin ni kita sahur sama-sama, ya. Kita nak buka apa nanti, supaya besok raya tu rasalah feel hari raya. Betul tak kan? Rasalah feel hari raya. Jadi susun macam mana kita nak susun kita beribadah pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda yang kita boleh bincangkan, tetapi masa sangat-sangat sangat-sangat terhad, sebab kita hanya diberi waktu sampai Isyak, ada lagi 5 minit. Cuma saya ingin mengingatkan, dalam beberapa riwayat 1 sampai 13 Zulhijjah ini memperbanyakkan takbir, tahlil, tahmid. Itu insya-Allah kita semua faham. Ini namanya takbir ataupun zikir secara mutlak, secara bebas. Tapi nanti ada namanya takbir muqayyad, waktu yang ditentukan. Takbir muqayyad ini kalau merujuk kepada Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Umar dia mula bertakbir. Takbir muqayyad ni yang takbir raya tu lah, lepas solat wajib. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang itu. Kalau menurut Sayyidina Umar Al-Khattab, dia mula bertakbir pada 9 Zulhijjah selepas solat subuh sampai
13 Zulhijjah Zuhur. Kalau Sayyidina Umar dia buat sampai Zuhur. Tapi kalau Sayyidina Ali dia mula subuh 9 Zulhijjah berakhir 13 Zulhijjah Asar. Abdullah bin Mas'ud juga. Dia takbir mula lepas subuh 9 Zulhijjah, selesai pada 13 Zulhijjah lepas asar. Maghrib dah tak buat lagi. Jadi hari Isnin tu kita lepas solat subuh, kalau tak dapat solat subuh kat rumah, tak dapat kat masjid kan, kita kat rumah. Kat rumah dengan anak-anak tu, lepas solat tu kita takbir lah. Kalau yang tak pandai panjang-panjang tu tak apa, yang panjang-panjang tu tak wajib. Kan? Baca yang tadi tu lah, yang biasa kita bincang tu, yang takbir raya tu di awal tu, bacalah banyak mana yang kita mampu baca. Ada ulama kan menganjurkan yang ganjil, betul tak kan? Lepas tu pula, memanglah hari tu kita tak dapat sembahyang raya ramai-ramai. Tapi kadang-kadang kita ni tak adil. Itu kan hari raya. Antara sunnahnya memakai pakaian yang paling indah. Mentang-mentang PKBD hari raya tu disarungnya kain pelikat dengan singlet je. Betul tak kan? Tak maulah macam tu. Ini hari kebesaran. Yang tak boleh tu kan pergi sembahyang raya kat masjid, sembelih haiwan kurban. Tapi pakai pakaian cantik itu masih menjadi sunnah. Mandi sunat Aid kan, mandi pagi tu mandi, berpakaian yang cantik. Kalau tak sembahyang kat rumah, suami-suami tu boleh jadi imam kan untuk sembahyang raya di rumah. Dan ulama juga ada yang dibolehkan. Ustaz, ketor lutut saya Ustaz, macam mana nak khutbah pula? Ada para ulama sebahagian yang mengatakan kalau di rumah boleh untuk sembahyang raya tanpa khutbah. Ya, dibenarkan, sebahagian ulama membenarkan. Jadi buat satu kerayaan, celebration kita hari raya. Ya, pagi tu bangun, isteri kalau masak, betul tak kan? Daripada sebelum habis main raya tu jangan makan. Dekat rumah kita target, okey long, mama ke ibu ke apa ke bunda ke, kita sembahyang raya ya. Kita mula sembahyang pukul 7.30 kat rumah. Masak, buat, walaupun keluarga kecil kita buat. Betul tak kan? Ayahnya kalau mampu berkhutbah, khutbah. Tak mampu khutbah, sembahyang raya je. Betul tak kan? Sembahyang raya tu yang takbir 7 kali, 5 kali tu. Itu pun kalau para ulama mengatakan takbir 7 kali, takbir 5 kali yang awal tu pun mereka ada yang mengatakan cuma sunat. Betul tak kan? Ustaz, tak biasalah Ustaz. Tak apa, ambil paper tu, betul tak kan? Letak dekat tempat solat tu 5-7-7-5 untuk ingatkan takbir. Ya. Jadi hidupkanlah sunnah hari raya ni. Walaupun kita tak dapat beraya, berkumpul, tapi minimum kita raikanlah, pakai baju cantik. Ya, walaupun lepas tu pergi masjid ada sembelih ke sikit, tapi jangan buang momen pengalaman tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cukup sampai di sini dulu. Dah masuk waktu isyak. Mohon maaf dengan bahasa saya yang terkasar, yang tak sedap didengar. Ya, semoga Allah sentiasa merahmati kita, melindungi kita. Ambil peluang 9 Zulhijjah, doa mustajab, doa melepaskan diri kita daripada neraka. InsyaAllah cukup sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.